Kan? Baik. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, dia kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu an yaliyahu al-muhajirun wal ansar liyakhudhu an. Rasulullah suka untuk menjadikan orang muhajirin dan ansar berada di belakangnya. Baik. Yang tu dalam bab yang kita bincang tu, siapa yang patut ataupun layak berada di belakang imam. So sekarang ni kita bincang tentang kewajipan ikut imam. Imam ni dia dijadikan sebagai pemimpin dalam solat. So makmum ni dia wajib untuk ikut imam. Sehingga kan Rasulullah memerintahkan orang yang masbuk, kalau orang mai tu imam sedang dalam keadaan rokok, hendaklah kita rokok. Begitulah seterusnya. Hadis pada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ata ahadukum as-salah wal imam," dan imam sedang dalam satu keadaan, hendaklah dia berbuat seperti imam berbuat. Hadis Tirmizi. Maksudnya, apabila seorang makmum datang, dia tengok imam sedang rokok, hendaklah dia takbiratul ihram dan dia terus rokok. Kalau imam sedang sujud, dia takbiratul ihram dan dia terus sujud. Imam duduk antara dua sujud, takbiratul ihram, dia duduk antara dua sujud. Sebab ada sebahagian bila dia tengok imam duduk antara dua sujud, dia relax loh. Tunggu imam sujud balik, kemudian naik balik, barulah dia takbir. Perbuatan itu tidak tepat. Kerana Nabi memerintahkan orang yang sampai hendaklah melakukan macam mana imam lakukan. Nak cerita pentingnya seorang makmum mengikut imam. Sampai orang yang baru sampai pun, imam buat macam tu, mesti buat macam tu. Okey. Abu Isa At-Tirmizi, ni Imam At-Tirmizi ya. Dia kata, para ulama menyatakan apabila seseorang datang dan imam dalam keadaan sujud, maka hendaklah dia sujud dan tidak dianggap mendapat satu rakaat bersama imam apabila ia tidak mendapat rukuk bersama imam. Maksudnya, kalau makmum sampai imam sedang rukuk, dia pun Allahu Akbar, dia terus rukuk. Dia terus rukuk. Kalau dia sempat rukuk bersama tamakninah dengan imam, dia dapat satu rakaat. Dengan syarat rokok bersama tamakninah. Sebab ada orang yang kita perhati, dia sampai imam Allahu Akbar, dia pun sampai, dia pun Allahu Sami Allah, dalam proses pertukaran tu dia menganggap dia dapat satu rakaat, padahal dia tak dapat. Apa jadi pada solat dia? Batal. Kurang rakaat. Patutnya dia kena ganti satu lagi. Yang kata sempat rokok bersama imam itu, rokok bersama tamakninah, baru dapat satu rakaat. Nah, baru dapat satu rakaat. Baik. Apa jadi dengan Bismillah. Nanti kita akan bincang selepas inilah. Ni nak cerita kalau rokok dapat satu rakaat. Kalau sujud, duduk antara dua sujud, yang tu tak dapat rakaat lah. Kalau masbuk, contoh saya pernah pergi salat masbuk, kemudian ada seorang dua bersama-sama masbuk. Sampai masa tu imam dia baca surah, kita pun berdiri Allahu Akbar, terus baca Fatihah. Hak sebelah kita ni dia usalli fardal maghribi thalatha rakaat. Usalli loh. Kat situ ada berapa saat lah. Kan? Imam pun Allahu Samad. Dah habis usalli dah panjang. Allahu Akbar. Allahu Akbar, imam pun rukuk. Kemudian dia rukuk, dia dapat satu rakaat tak? Saya hak sebelah dia tadi dan baca Fatihah.
Jadi dia dapat 1 rakaat? Tak dapatlah, sebab kalau kita tengok dalam mazhab Syafi'i pun Fatihah tu adalah bacaan rukun. So bila dia sampai, dia mesti mendahulukan takbiratul ihram. Kalaulah dia kata saya berpegang pada mazhab Syafi'i, saya perlu lafaz. Dan lafaz dalam mazhab Syafi'i itu pun sebahagian ulama Syafi'iyah sebut benda tu sunat. Walaupun ada yang tidak bersetuju lafaz tu. Jadi sunat dengan bacaan rukun mana perlu didahulukan? Bacaan rukun. Tak payahlah dua usalli. Siapa ada usalli? Saya tak maulah nak berbahas ataupun nak pertikaikan usalli tu, tak maulah. Saya memilih untuk tidak usalli. Saya memilih untuk tidak usalli lah, sebab lafaz niat adalah dalam hati. Adapun kalau orang nak usalli, pergi ke dia, kita tak kata apa. Cuma kalau nak usalli, hendaklah dia usalli sebelum imam mengangkat takbiratul ihram. Sebelum imam mengangkat takbiratul ihram. Sebab Nabi sebut fa idza kabbara fakabbiru. Apabila imam bertakbir, fakabbiru, hendaklah kamu bertakbir. Apa maksud dia? Dia ada turutan. Imam Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Tu maksud fa idza kabbara fakabbiru. Apabila imam bertakbir, hendaklah kamu bertakbir. Tapi sebahagian tak. Imam Allahu Akbar, dia pun usalli. Satu, dia menyalahi apa yang Nabi suruh tu. Nabi suruh apabila imam takbir, selesai imam takbir, terus bertakbir. Satu. Yang kedua, kebanyakan yang melafazkan usalli selepas imam bertakbir itu, kebanyakannya dengan lafaz yang kuat sehingga mengganggu jemaah lain. Kita bila Allahu Akbar, kita dah mula fokus dah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, kita mula fokus dah. Tapi duk dengar orang sebelah ni, dia usalli, duk usalli lagi. Kena hak sebelah ni, kira had apa? Was-was. Oh, lagi kacau, 3-4 kali dia ulang usalli. Kita dah solat dah, dia ulang usalli. Dah usalli tu makna apa? Usalli makna apa? Sahaja aku semayang kan? Ataupun bahasa senang nak faham, aku nak semayang lah. So kalau kita salat sesama orang Melayu, bila kita sebut usalli, orang Melayu sebelah kita ni hak tak faham bahasa Arab, dia dengar apa? Dia dengar usalli ya? Kan? Sebab bahasa Arab. Kalau kita salat di sebelah kita orang Arab, bila kita sebut usalli, dia faham apa? Aku nak semayang. Sebab tu bahasa dia. Kan? Ni usalli for Allah. Tak ada ke? Dia dengar aku nak semayang. Oh, tak ada. Aku nak semayang. Sampai 3-4 kali dia tak nak semayang. Semayang apa? Aku nak semayang. Aku nak semayang. Semayang lah. Kan? Tuan-tuan, saya belajar dulu kat negara Arab lah. Kan? Lepas tu duk ulang, duk pi kat Syria pula, duk hantar bantuan pada pelarian Syria. Lepas tu duk jadi juga mutawif, pi umrah ni. So selalulah duk tengok orang Arab ni. Selama duk tengok orang Arab ni, saya tak pernah lagi jumpa orang Arab yang jenis was-was. Tak jumpa ke? Hatta Badui, hak tak mengaji, hatta Badui tak was-was. Was-was ni orang mana? Orang Nusantara, orang Malaysia, orang Indonesia, was-was.
Tapi setakat saya duduk pergi masjid hak Perlis ni pun tak jumpa je. Hak saya jumpa hak surau kat taman, hak orang pada negeri lain. Sungguh. Kan, hak taman depa buat hai depa. Kan? Tarawih macam negeri depa dengan selawat kuat-kuat apa semua kan. Depa buat macam negeri depa. Kalau di surau-surau hak tu, hak negeri lain, saya jumpa was-was ada. Tapi saya tengok orang Perlis tak jumpa lagi was-was. Jadi bila saya fikir balik pasal apa ada was-was ni, bila cek balik, boleh jadilah sistem pembelajaran hak kita mengaji tu, hak tu yang boleh menyebabkan jadi was-was kan? Ingat ustaz mengajak kecil dulu, apabila mengangkat takbir, hendaklah hadir dalam hati sahaja aku salat fardu maghrib 3 rakaat ikut imam kerana Allah Ta'ala. Betul ustaz ajak tu kan? Niat ni, niat macam mana niat? Niat ni satu dalam hati lah kan? Niat tu dia lintasan. Lintas ya. Jadi kita angkat takbir tu, terlintas, kita tahu kita nak salat maghrib. Dah niat belum? Dah niat lah. Macamlah minggu depan, tuan-tuan dalam hati, tuan-tuan terniat nak pergi ke KL dengan keluarga. Macam mana tuan-tuan niat tu? Dalam hati terniat macam tu lah. Pap, dia lalu. Niat nak pergi KL dengan keluarga. Ke tuan-tuan jenis, pada hujung minggu ini, aku akan pergi ke Kuala Lumpur bersama keluarga aku. Ke macam tu? Oh, hak tu kena bawa Tanjung Rambutan tu. Tapi kalau masuk dalam bab solat, dia tak kata masuk Tanjung Rambutan tak? Sebab tu, tuan-tuan, kita tengok ni tempat lain bukan kat Perlis. Angkat takbir tu jadi panjang. Allah. Pasal apa panjang? Pasal nak bagi lengkap sahaja aku solat fardu maghrib 3 rakaat ikut imam. Nak bagi lengkap. Hak lengkap tu, yang tu dia bukan niat. Susun perkataan lengkap tu bukan niat. Tu karangan bahasa Melayu SPM. Tu bukan niat. Niat tu terlintas, kita sedang, kita buat apa? Niat lah. Hatta sebab depa mengaku kata depa mazhab Syafi'i. Hatta dalam mazhab Syafi'i pun dia ada qasad ta'arud ta'yin kan. Qasad ta'arud ta'yin ni usalli fardal maghrib. Aku nak salat fardu maghrib, dah cukup dah. Tu pasal apa panjang kan? Bahkan benda tu memberi ruang untuk syaitan ganggu. Bila terlalu panjang sahaja aku solat fardu maghrib 3 rakaat ikut imam dia, sampai ke ujung tu dia lupa dah hak ni. Syaitan kata, hang maghrib kan isyak hang sebut tadi. Dia hak tu yang jadi wawas tu. Pasal duk susun. Kita hak main niat, angkat takbir tu kita tahu dah nak buat apa. Kan? Nak berdebah rumput ke nak sembahyang? Dah tahu dah kan angkat takbir. Habis tu apa masalah? Kan? Tu yang Allahu Akbar. Oh, dapat gak niat. Dia ingat niat main tangkap tu. Pelik betul orang kita kan. Pasal apa payah sangat niat ni? Jadi complicated. Niat di kalangan masyarakat Melayu dia complicated, payah. Tuan-tuan tengok, bukan kat Perlis, tuan-tuan pergi negeri lain, bulan Ramadan lepas salat tarawih tu, imam akan umum niat puasa, siap buat suara habis tu niat puasa. Nawaitu saumaradin ramai. Ada orang dibangun pukul 4 pagi sahur. Sok kan? Dibangun sahur. Kemudian tengok awal tidur sat. Tidur tengok bangkit-bangkit pukul 8. Dia tu Allah tak boleh puasa. Tanya
Siapa? Bukan hang sok tadi bangun sahur. Dia memang bangun sahur tapi tak nawaitu Ramadan. Orang yang tu rupanya dia mesti nawaitu Ramadan tu. Habis tu hang bangkit sahur tadi tu untuk main bola ke untuk apa? Tak, memanglah nak puasa. Hak tu niat dah tu. Orang yang was-was, tuan-tuan tengok orang was-was waktu solat tu. Waktu solat tu kan, dia tu sebenarnya dia dah berniat tapi dia layan syaitan. Tak percaya tuan-tuan, tuan-tuan tengok hak orang was-was ni. Tuan-tuan tengok dia angkat takbir, tak dia angkat takbir ni, kali ketiga dia angkat, tuan-tuan tangkap tangan dia. Try tengok. Tanya nak buat apa ni? Dia tak nak semayang lah. Semayang apa? Semayang maghrib mah. Dah ada qasar ta'arud ta'in tak? Ada dah. Maknanya dia dah berniat. Hak kata tak berniat ni, angkat kali ketiga tu, tangkap tangan dia. Hang nak buat apa? Astaghfirullah, aku bawa lori ke, aku tebas rumput ni. Itu baru tak niat. Hak ni kena usung pergi Tanjung Rambutan. Adapun orang hak dok buat selalunya, dia telah berniat. Jadi payah masyarakat kita. Jadi complicated. Tapi mai perlih okey lah, alhamdulillah kan. Semua imam takbir Allahu akbar, dia pun Allahu akbar, senang. Tidak kita diganggu dengan ni mamat sebelah ni. Duk usalli fardal, kita nak fokus lah. Dia buat dengung dia pula. Tak edim tu. Baik. Kemudian dalam permasalahan ikut imam ni, dalam salat berjemaah dia ada 4 keadaan para makmum. Pertama disebut sebagai mutaba'ah. Mutaba'ah ni diikut imam lah. Ikut imam. Dia mula melakukan salat ni setelah imam memulainya, maksudnya dia takbir bersama imam. Dia takbir bersama imam. Kemudian perbuatan dia tak sama pula dengan imam. Apa jadi? Dalam sebuah hadis Nabi kata innama ju'ilal imam liyutamma bih. Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Dijadikan imam untuk kita ikut. Fa idza kabbara fakabbiru. Apabila imam bertakbir, hendaklah bertakbir. Wala tukabbiru hatta yukabbara. Jangan kita bertakbir sehinggalah imam selesai bertakbir. Maksudnya Allahu akbar, bar tu kita bawa Allahu akbar. Kemudian wa idza raka'a farka'u. Apabila imam rukuk, hendaklah kamu rukuk. Wala tarka'u hatta yarka'. Jangan kamu rukuk sehinggalah imam selesai rukuk. Sehingga Allahu akbar, kita pun Allahu akbar. Setelah selesai imam rukuk. Kemudian wa idza qala sami'a Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamd. Apabila imam menyebut sami'a Allahu liman hamidah, maka kita sebut rabbana walakal hamd. Wa idza sajada fasjudu. Apabila imam sujud, hendaklah kita sujud. Jadi imam ni dia kena, jangan sampai dia belum berdiri ataupun belum sujud, dia dah habis dah ucap dia punya takbir intiqal tu. Kan? Dia Allahu akbar baru sampai sini dah bar dah. Hak makmum bila dengar bar dia akan bangun. Imam jenis sakit lutut, lambat nak bangun. Kan? Hak makmum hak belakang ni jenis cergas, dengar bar dia bangun, dia berdiri lah. Kan imam duk bertil lutut ni baru dia dah bar masa dia bongkok tu. Itu kena perhati. Kan? Dia dah berdiri baru bar tu sampai, sehingga makmum masa sujud dia dengar bar tu baru dia bangun. Okey. Kemudian wala tasjudu hatta yasjud. Jangan kamu sujud sehinggalah imam telah sujud. Jadi perbuatan imam ni dia wajib diikuti, mesti ikut. Bila kita boleh lambat perbuatan kita dengan imam, apabila kita terlambat membaca benda bacaan rukun, umpamanya Fatihah. Kan? Kita jenis baca Fatihah lambat, kena kali itu imam pula dia
Inna a'taina, baca pula laju. Kan? Kita baru baca separuh Fatihah, kemudian imam rokok. Hendaklah kita menghabiskan bacaan Fatihah. Kita tak boleh lambat daripada imam 3 rukun yang panjang. Kan? Imam sujud, imam rokok, kita boleh baca lagi. Imam sujud, kita boleh baca lagi. 3 rukun yang panjang. Okey, kita boleh lambat daripada imam kerana kita menghabiskan bacaan yang rukun. Adapun bacaan sunat tak perlu nak habiskan. Kita baru baca 2 kali, imam bangun, hendaklah bangun. Hendaklah bangun. Apa yang saya perhati ialah ada orang yang bila imam bangun daripada sujud yang akhir, dia masih sujud. Dia memanjangkan sujud yang akhir. Kalau kita tengok hadis ni, Nabi perintahkan buat ikut imam. Imam rokok, imam sujud, imam bangun. Jadi bila imam bangun daripada sujud yang terakhir, jangan makmum memanjangkan sujud. Sebab ada jenis macam tu. Kan? Kita tanya dia pasal apa? Dia kata bukan Nabi baca doa dalam sujud lah. Tak apalah kalau imam dia sujud dia macam panjang sikit. Ada jenis imam yang dia sujud memang panjang. Kan? Bukan sujud yang terakhir dah. Dia, kan? Yang tu kalau ada lebih masa boleh nak doa. Kan? Kerana Nabi juga berdoa waktu sujud dan sebelum memberi salam, lepas tahiyat. Kan? Lepas tahiyat tu. Antara doa yang ma'thur, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min azabil qabr wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min syarril fitnatil masiihid dajjal. Ada masa lagi, baca lagi doa apa? Ada masa lagi, baca. Sebab tu kadang-kadang kita dengar bila dia jemaah sebelah kita ni, dia fil alamina innaka hamidum majid, dia pun stop. Imam tak bagi salam ni. Oh gila doa dah. Sampai kita doa apa saja hak terlintas, kita nak doa, nak minta doa, sampailah imam bagi salam baru kita stop. Sebab Nabi baca doa tu. Ada pun orang yang dia memanjangkan sujud kan, dengan alasan dia berdoa, tak boleh. Sebab Nabi sebut innama ju'ilal imam liutamma bi, sesungguhnya dijadikan imam untuk diikuti, kena ikut. Kalau nak doa waktu sujud juga, nak panjang doa waktu sujud masa solat sunat. Sagi bila habis orang solat fardu lagi, dia pun nak solat ba'diyah. Masa tu nak sujud lama tak apa. Sampai tok siap apa semua nak tutup lampu setengah jam duk sujud. Dah lain macam terapi goyang kau meninggal apa. Setengah jam sujud. Masa tu tak apa. Tapi apabila mengikut imam, jangan panjang. Imam bangun, hendaklah bangun. Okey. Kemudian yang kedua, musabaqah. Musabaqah ni dia mendahului imam. Imam tak dan rokok habis, dia dah rokok. Imam tak dan sujud habis lagi, dia dah sujud dah. Perbuatan dia haram. Perbuatan dia haram. Ada larangan Nabi SAW seseorang yang mendahului imam. Antaranya hadis pada Anas, qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ذات يوم فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. Daripada Anas, dia kata pada satu hari Rasulullah mengimami kami salat. Ketika kami telah selesai salat, lalu baginda menghadapi kami dengan wajahnya lalu berkata, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah imam kamu, maka janganlah kamu mendahuluiku dengan rukuk, sujud, berdiri atau selesai. Kan? Maksudnya Nabi dah bagi salam, dia Nabi pusing ke arah jemaah dan Nabi sebut, aku ni imam kamu, jangan kamu mendahului dengan rukuk, jangan dahului dengan sujud. Nabi tak bagi.
Bahkan bila Nabi cakap, setelah Nabi beri salam, Nabi pusing, Nabi cakap. Jadi boleh tak imam buat macam tu? Kalau imam ada nak tegur sesuatu benda, kan, dia habis bagi salam, dia pusing, dia cakap pada jemaah, boleh tak? Boleh, sebab salat dah selesai. Salat dah selesai. Kontrak makmum dengan imam ni waktu bila? Daripada takbiratul ihram sampai bagi salam. Selesai bagi salam, habis, tamat kontrak masing-masing. Zikir masing-masing. Kalau nak ada yang nak berdoa pun, doalah masing-masing kalau ada yang nak berdoa, kan. Tapi sebahagian negeri mereka buat sehingga ustaz-ustaz juga mengajak, sehingga orang ramai rasa kontrak makmum dengan imam ni dia tak selesai. Dia selesai sampai habis doa baru tamat kontrak. Tak, tuan-tuan pergi ke negeri lain kan, sebahagian orang dia rasa macam tu. Dia rasa macam tu, mesti berzikir dengan imam, imam lagu pula astaghfirullahalazim, dia mesti ikut lagu tu. Selagi dah habis tu pula doa pula, kan. Dia anggap habis doa baru selesai. Sungguh benda tu memang berlaku. Benda tu diyakini oleh ramai orang. Tuan-tuan pergi ke surau R&R, surau shopping kompleks ke, kalau dilantik jadi imam, kalau R&R ni, saya baru ni naik bas ni kira nak cepat lah, dia bagi setengah jam semua benda, nak pergi tandas ke, nak makan ke, nak solat, dalam masa setengah jam, kan? Jadi kalau kita pergi surau R&R tu, kita jadi imam, kita buat hak seringkas boleh lah. Sekali nak makan lagi, nak pergi tandai, mana ada kan. Tapi kalau kita jadi imam, kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Astagfirullah, Astagfirullah, kita pun bangun. Hak makmum belakang ni dia tengok, tak doa lah. Dia rasa macam tu. Benda ni memang berlaku. Dia rasa kontrak tak habis. Dia mesti diselesaikan dengan imam doa tu. Saya pernah di airport Sabah, Kota Kinabalu. Saya jadi imam airport kan, nak kejang kapal terbang. Belakang saya ada makmum 4 orang. Saya dah bagi salam istighfar, saya pun bangun. Jadi 4 orang tu tengok, pergi mana pergi? Dia jadi macam tu. Saya duk anggap macam tu lah. Lepas tu 4 orang ni organize pula, lantik seorang baca doa tu. Lain ikut. Tak selesai lagi. Tapi rasanya label Wahabi tu memang kena arah. Kan? Mesti kena arah. Jadi tuan-tuan, sebab tu saya kata, kebanyakan label Wahabi ni, kalau kita cek balik lebih teliti, last kali label tu kena pada siapa? Pada Nabi. Sebab Nabi yang duk buat, kan? Nabi lepas bagi salam, Nabi tegur. So ada benda yang Nabi nak cakap, bukan satu hadis ni je, kan? Bukan satu hadis ni je, ada benda yang Nabi nak cakap. Pernah Nabi tanya sahabat, Nabi tanya sahabat ni mana? Ingat Ka'ab bin Malik, Nabi pernah tanya lepas Nabi memberi salam. Cuba tuan-tuan pergi negeri lain, tuan-tuan jadi imam, yang Nabi balik-balik, Pak Mat pergi mana? Dia tahu Wahabi tu imam ni tak habis doa ya. Dah bercakap lah. Hak label-label tu last sekali kena kat Nabi. Nabi nak buat. Jadi kalau ada kepentingan imam perlu bercakap, selepas tu dia boleh bercakap. Contoh bunyi handphone kan, saya cerita dalam kuliah yang lepas. Bunyi handphone. Bila bunyi handphone, orang kita ni dia tak mau padam, dia biang. Padam lah. Button ni kat tepi kalau kita picit kan, dia stop lah. Saya tunjuk kan. Okey. Dia ada dalam poket. Dalam poket itu salat kan. Kemudian bunyi. So picit lah button tepi tu.
Kan? Dah berhenti, tu ialah solat. Kalau handphone jenis masuk ayam, picit tepi ni tak berhenti ke, boleh tak kita ambil, kita pun stop, kita bubuh, boleh tak? Boleh. Tak batal. Yang batal kita ambil tengah semayang, hak tu baru batal. Tapi orang kita dia tak mau padam. Masuk kan? Okey, kita azan dulu, kita sambung. Baik, kita sambung sikit lagi. Pernah saya solat di belah Seri Kembangan, Selangor. Masa tu saya nak ceramah. Lepas tu bila solat tu tok imam orang tua. Masa solat tu dia bunyi handphone, lagu Ar-Azmi tu. Pakai baju kancing lah suasa, lagu tu. Saya sudah bunyi 2-3 kali, tak padam. Dan kalau lagu rap, saya tak kisah sangat. Sebab Tok Imam tua. Tok Imam tak layan rap. Ni Ar-Azmi tu, menggamit kenangan tu. Tak kacau. Tak padam tu. So dalam keadaan macam tu, habis bagi salam sekali, boleh tak imam nanti pusing, dia buat teguran? Boleh tak? Boleh tak? Tak payah nak tunggu masa panjang. Mungkin ada orang balik posmuan, kemudian orang tak tahu nak buat macam mana nanti. So masa tu kesempatan untuk imam tegur, tuan-tuan, nanti kalau bunyi handphone, tuan-tuan boleh tulis padam. Kan? Kita tegur umum lah. Jangan duk kata mangkuk siapa hak bunyi tadi handphone tak padam. Kan? Macam tu. Dan kita tegur umum. Kan? Nanti bila-bila berlaku, kalau bunyi handphone, tuan-tuan boleh padam. Cara dia sekian-sekian macam ni. Kan? Tak batal. Sebab mungkin ada orang dia tak faham. Kan? Sebab ustaz dulu mengajak, dia kata jangan 3 kali bergerak.
Sampai nak garu pun jadi macam robot tu. Letak jadi macam robot tu. Oh, tak kena macam tu. Kan? Okey. Kemudian Rasulullah juga pernah memberikan ancaman yang keras. Hadis pada Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwila Allahu ra'sahu ra'sa himar. Muhammad SAW bersabda, tidakkah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam akan Allah ubah kepalanya menjadi kepala himar. Hadis muttafaqun alaih. Maksudnya orang yang berpindah pergerakan, dia buat dulu pada imam. Contoh, imam tak bangun lagi pada sujud, dia pun bangun pada sujud. Kan? Dia bangun dulu. Maka Nabi sebut esok Allah tukar kepala dia jadi kepala himar, kaldai. Kena pastikan imam bangun dulu, barulah kita bangun. Baik. Yang ketiga, muwafaqah. Muwafaqah ni dia sama dengan imam, perbuatan dia tu sama dengan imam. Kan? Sama ada perkataan ataupun perbuatan dia buat sama dengan imam. Muwafaqah ni dia ada dua jenis. Satu, muwafaqah dari sudut perkataan, dia sama perkataan dengan imam. Yang tu tak apa, kecuali dalam hal takbiratul ihram, kan? Ataupun bab salam. Ini ada perbincangan di kalangan para ulama. Contohnya, dia baca Fatihah lambat, boleh tak dia baca sama dengan imam? Boleh. Dia jenis baca Fatihah, memang dia jenis lambat, daripada kecil tu dia memang lambat, maka boleh dia baca Fatihah sama dengan imam, tak ada masalah. Adapun takbiratul ihram seperti dia bertakbiratul ihram sebelum imam, yang tu memang tak sah. Kalau dia mengangkat takbiratul ihram sama, yang ni ada perbincangan para ulama. Sebahagian menyebut sebagai makruh. Namun saya melihat ramai yang menyebutnya sebagai batal. Hendaklah imam selesai mengangkat takbiratul ihram, barulah dia takbiratul ihram. Adapun salam sama dengan imam tu makruh. Tak kira salam pertama ke salam kedua, sama ya. Adapun apabila imam memberi salam yang pertama, kemudian baru kita bagi salam pertama. Contoh, imam assalamualaikum warahmatullahi, kita pun assalamualaikum warahmatullahi. Imam assalamualaikum warahmatullahi, kita pun assalamualaikum warahmatullahi. Itu dibolehkan. Cuma sebahagian ulama menyebut tentang adapun yang lebih baik adalah selesai imam memberi salam yang kedua, barulah kita memberi salam. Maksudnya imam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, barulah kita assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu lebih baik. Cuma bab memberi salam ni, oleh kerana rakam kan, biasanya orang boleh tak buat, kan? Jangan ada assalamualaikum warahmatullahi, angguk tu tak ada. Angguk tu tak ada. Bagi salam tu assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Angguk tu tak ada. Bab sapu muka ni kalau orang haduk berpegang pada sapu muka tu, hadis tu dhaif lah, kan? Hadis tu lemah. Cuma ada orang yang berpegang lebih lagi, ni siap pegang belakang, raut sapu muka pula. Masa ada tangan kat belakang tu ada bacaan tertentu pula. Kacau. Yang tu kena bawa hadis Nabi. Nabi buat macam tu. Sebab ibadah ni dia kena ikut Nabi. Ni mai ada bacaan ni, raut mai ke depan tak. Bukti kan Nabi buat macam tu. Banyaknya kita solat ni ikut-ikutan. Pasal apa buat macam tu? Tengok kampung dulu Lebah Haji Dolah buat macam tu. Dia ambil pada belakang, sapu pula depan. Lepas tu tiap-tiap tahun duk sambut Maulidur Rasul. Kononnya cinta pada Rasul. Ibadat ikut Haji Dolah. Baik.
Kemudian yang keempat, takhalluf, yang ni tertinggal oleh imam, kan? Yang ni maksudnya dia lambat dalam melakukan salat. Tadi kita dah bincang dah sebagainya. Okey, sikit je, ni sikit je. Menyambung suara takbir imam. Contoh macam imam takbir Allahu Akbar, hak belakang ni Allahu Akbar, dia muballigh, kan? Boleh ke tak? Kan? Dia pun sambung tu sebab dia baru balik umrah. Tengok imam Masjidil Haram dengan imam Masjid Nabawi, kan? Imam Allahu Akbar, Allah, dia pun nak buat macam tu lah, kan? Boleh ke tak? Hadis pada Aisyah radhiyallahu anha, dia kata fata'akhkhara Abu Bakr radhiyallahu an wa qa'ada an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila janbihi wa Abu Bakr yusmi'u an-nasa at-takbir. Lalu Abu Bakar mundur setelah kemudian Nabi datang setelah Abu Bakar dah jadi imam, kan? Kemudian Nabi duduk sampingnya, Abu Bakar undur dan Abu Bakar memperdengarkan pada orang ramai takbir Nabi. Hadis muttafaqun alaih. Dan Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, dia tidak ada perselisihan para ulama bahawa tabligh, orang yang kuatkan tu dia muballigh, yang menyampaikan, dia kata jika tanpa hajat maka tidak dianggap baik. Maksudnya tak betul lah, kan? Ataupun boleh jadi masuk dalam makruh kalau tidak ada keperluan, kan? Sebahagian ulama memandang makruh. Tengok dalam Majmu' al-Fatawa, maksudnya dia boleh buat jika ada keperluan. Contoh, kita solat Jumaat zaman lah ni, dia ada mikrofon, kan? Dia kalau Masjidil Haram, Masjid Nabawi tu dia besar sangat, jadi terpaksa buat tu untuk nak selaras, kan? Jadi kalau masjid ni contoh tak ada keperluan lah, tak payahlah imam Allahu Akbar, Allah, tak payahlah. Kecuali tiba-tiba elektrik mati, kan? Elektrik putih, dan orang yang duduk di saf yang ke-8 tu dia dengar pun samak-samak je. Dia tahap ni saf ke-10, 11, 12 ni mesti tak dengar. Jadi dia pun menyambung suara imam, yang tu boleh sebab ada keperluan. Adapun saja-saja makruh. Walaupun semangat baru balik umrah nak tiru macam kat sana, kan? Saja-saja makruh. Jika ada keperluan, itu dibenarkan oleh syarak. Tak ada nak cerita lebih-lebih lagi sebab masa kita pun dah suntuk, kan? Nanti jika diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali dan bincangkan dia punya lanjutan. Mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaat. Kalau terkasak bahasa, mohon maaf. Okey. Masa baca tahiyat tu ada orang yang dia buat macam tu. Bukan macam tu je, gedik-gedik pun ada. Kan? Gedik-gedik pun ada. Yang tu benda tu khilaf yang muktabar. Yang muktabar. Setiap yang perbuatan tu dia ada hadis dia. Maka para ulama bincang. So ada pun khilaf yang muktabar ni, kita tidak berbalah dalam isu itulah. Kan? Kita tak balah. Kita tengok orang sebelah kita buat, kita pula duk tengok. Tak payahlah, hak dia buat macam tu, hak dia mengaji, dia yakin, dia berpegang pada yang tu, kan? Kita hak nak asyhadu an la ilaha illallah, kita angkat, hak kita mengaji, hak kita yakin yang tu dan kita pegang pada yang tu. Sama juga macam kita qiyam, kan? Kita qiyam, kan? Benda khilaf muktabar, kita letak atas pusat, kan? Ada sebelah kita dalam mazhab Hanafi dia bawah, kan? Ada yang letak ke atas. So kita tak bantah dalam hal tu, kan? Kita tak bantah sebab benda tu khilaf yang muktabar, kan? Sama agak dalam isu kunut tak kunut,
Kan? Bentuk khilaf mu'tabar. Kalau kita pergi negeri lain kunut lah. Kan? Orang mai Perlis tak kunut, tak payah duk gagah gak. Duk angkat juga, imam dah sujud dah, duk gagah angkat gak. Tak payahlah. Kan? Lepas tu keluar masjid, aku dah kata dah, tu imam Wahabi tak kunut lah, tak payahlah. Benda tu kan khilaf yang muktabar kan. Cuma hak kita duk pertikai benda-benda hak memang tak ada khilaf pun. Hak sebahagian masyarakat kita buat mengaku kami mazhab Syafi'i. Hak ni angkat hak tarik tu tak ada. Contoh saya sebut mengangkat takbiratul ihram di telinga ataupun di bahu, kedua-duanya itu khilaf. Sama ada kita orang sebelah angkat telinga, kita angkat sampai tak ada masalah. Kan? Kemudian meletak ke sini, ke atas pusat ataupun ke bawah pusat, tak ada masalah. Yang masalah mengangkat takbir Allah, yang tu bukan khilaf. Tapi ramai ada buat yang tu, angkat takbir. Ada tak tuan-tuan jumpa hadis ketika Nabi mengangkat takbir, Nabi menghentak tangannya 2 kali? Tak ada, tapi duk buat. Ni angkat takbir, Nabi pergi ke depan dan tarik balik ke belakang. Tak ada, tapi hak tu duk buat. Yang tu bukan khilaf, hak tu kita tentang. Nampak tak? Jadi kalau dia nak buat macam tu, tak apalah, hak tu dia mengaji dan dia berpegang pada hadis tersebut. Wallahu ta'ala alam. Macam mana? Tak dengar? Ha? Siapa dengar? Boleh tolong ulang? Gangguan macam mana? Tak? Nak ikut bacaan imam. Okey. Kalau tak ikut bacaan imam, dia jadi ganggu. Kan? Duk teringat macam-macam kan? Okey. Macam ni, sebaiknya ialah kita menghayati makna bacaan tu. Lah ni apa Fatihah tu? Kalau sebut ihdinas siratal mustaqim, tahu makna apa? Tak, kalau sebut ihdinas siratal mustaqim, tahu makna ihdinas siratal mustaqim tu, tahu makna apa? Tak tahu. Tak tahu ke tak tahu? Tak tahu. Tak ada masalah, tak ada masalah. Kan? Okey. Yang penting lah ni kita nak kena hafal dan faham. Alhamdulillah maksud apa? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim maksud apa? Maliki Yaumiddin maksud apa? Jadi bila imam Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita pun segala puji bagi Tuhan sekalian alam. Kan? Sekali sampai ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang lurus. Dalam hati kita bila imam ihdinas siratal mustaqim, maksudnya ni kita minta jalan yang lurus. Kalaulah kita fikir makna tu, menghayati makna tu, dan lagi tak fikir selipar hilang ke tadi tang apa, kunci tang mana dan lagi tak fikir. Tak ada lah. Jadi tak perlu nak ulang bacaan imam tu ataupun ikut sama dengan imam. Keperluannya adalah menghayati bacaan imam tu. Maksud dia tu. Jadi sekarang ni balik tugasan dia ialah ni kita kan ada terjemahan Fatihah kan. Yang tu kena tahu. Nanti bila imam baca, kita menghayati apa maksud dia. Yang tu cantik. Nah? Wallahu ta'ala alam. Sekadar itu saja aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.